Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar matematik tambahan tingkatan 4, unit 2.1. Okey, persamaan kuadratik. Okey, apa dia persamaan kuadratik? Persamaan kuadratik ditulis sebagai AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Kuasa tertinggi bagi persamaan kuadratik ialah 2. So, kalau nampak dia AX kuasa 2, bila ada kuasa 2, paling tinggi kuasa 2, yang ni kita panggil dia persamaan kuadratik. Kenapa persamaan? Sebab ada tanda sama dengan. Okey. So, nilai X dalam persamaan kuadratik dikenali sebagai punca. Okey. Kalau orang kata punca bagi persamaan kuadratik, maksudnya punca tu, kalau dia kata punca 2 dan 3, maksudnya nilai X dia 2 dan 3. Okey. Juga merupakan persilangan graf kuadratik dengan paksi X. Punca ni juga merupakan persilangan graf kuadratik dengan paksi X. Contoh, yang ni graf kuadratik silang dengan paksi X. Yang bersilang ni, tempat persilangan ni, kita panggil dia punca. Punca ni ialah nilai X. Okey. Okey. So, kita nak menyelesaikan persamaan kuadratik. Persamaan kuadratik kita boleh selesaikan dengan 3 kaedah. Yang pertama, menggunakan penyempurnaan kuasa 2. Yang kedua, kita guna rumus. Yang ketiga, kita guna kalkulator. Tiga-tiga ni boleh. Kalau dalam soalan tak bagi syarat, kita boleh guna mana-mana yang lebih senang. Okey. So, kalau yang pertama kita selesaikan guna penyempurnaan kuasa 2. Okey, soalan yang pertama ni X kuasa 2 tambah 4X tolak 7. So, bila dia kata X kuasa 2 tambah 4X tolak 7 sama dengan kosong. So, kita bandingkan dengan AX kuasa 2. AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. So, kita tahu nilai A dia 1, nilai B dia 4, nilai C dia negatif 7. Untuk penyempurnaan kuasa 2, nilai A wajib 1. So, kalau kita tengok dalam soalan tu, nilai A dia 1, so kita boleh guna selesaikan persamaan kuadratik tu guna penyempurnaan kuasa 2. So, nak selesaikan guna kaedah penyempurnaan kuasa 2, tak susah sangat. So, kita X kuasa 2 tambah 4X tolak 7 sama dengan kosong. Asingkan yang ada X dengan yang ada nombor. So, cikgu tulis X kuasa 2 tambah 4X sama dengan negatif 7 pindah ke kanan. Okey, kemudian kita tengok nombor yang ni je. Okey, tengok nombor ni fokus. Dan sekali dengan dia punya simbol ni, dia punya apa? Tambah tolak dia. So, kita tulis dulu X kuasa 2 tambah 4X. Mesti tambah. Tambah apa? Ambil nombor yang kita garis ni, tambah 4 bahagi 2 kuasa 2. Sebelah kiri 7. Bila kita add on sebelah kiri ni tambah 4 per 2, so kita tambah, tak boleh kita tambah sebelah saja. Dalam matematik dia kena adil. Sebelah kiri tambah, sebelah kanan pun kena tambah. Okey. So yang ni kita boleh mudahkan dia, kita fokus kat sini je dah. So X, kita ambil simbol dalam ni. Yang ni boleh mudahkan kita buat ni tambah 4 bahagi 2, jawapan dia tambah 2. Betul tak? So kuasa 2. Daripada panjang ni, kalau kita mudah, kita dapat yang ni. Kalau tak percaya, tekan kalkulator. X kuasa 2 tambah 4X tambah 4. Kita guna masa kita belajar tekatan 2 dulu, kita nak dapat nilai X tu, kita akan dapat X tambah 2 kuasa 2. So, yang ni 7 tambah 2, ni 2 kan? 2 kuasa 2, 2 kuasa 2, 4. 4 tambah 7, dapat 11. Okey. So, sampai kat sini, nak hilangkan punca kuasa 2 ni, nak hilangkan kuasa 2, sebelah kanan kena punca kuasa. So, X tambah 2 sama dengan punca kuasa 11. Okey. Bila dalam matematik tambahan, punca kuasa 11 dia akan dapat dua nilai. Nilai yang pertama, so X tambah 2 sama dengan tambah tolak 11. Okey, mula-mula, so X sama dengan tambah tolak 11 tolak 2. Betul tak? So, kita guna X yang pertama, ambil yang positif. 11 tolak 2. So, kita akan dapat 1.317. So, X yang kedua, kita guna yang ada tanda negatif. Sama dengan negatif 11 tolak 2. So, kita tekan je kalkulator, kita akan dapat negatif 5.317. Selesai. Okey, contoh yang kedua. Okey, kita masih lagi guna kaedah penyempurnaan kuasa 2. So, negatif 3 X kuasa 2 tambah 6X tolak 1 sama dengan kosong. Okey, ingat syarat nak guna penyempurnaan kuasa 2, depan ni nilai A
mesti 1. Di sini nilai A dia negatif 3. Cara nak tukar daripada negatif 3 jadi 1. So kita bagi ni dengan negatif 3. So bahagi dengan negatif 3, bahagi dengan negatif 3. Ingat dia kena adil. Bila 1 bagi negatif 3, semua kena bagi negatif 3. So yang ni dia akan jadi X kuasa 2. Tambah tolak, tolak 2X tambah 1/3 sama dengan 0. Step yang kedua, asingkan X dengan nombor. So X kuasa 2 tolak 2X sama dengan negatif 1/3. So kita garis nombor ni. Okay nah? So kita ambil X kuasa 2 tolak 2X tambah, mesti tambah. Nombor yang tergaris ialah negatif 2 bahagi 2. Mesti bahagi 2. Kuasa 2 sama dengan negatif 1/3 tambah juga nombor yang kita garis tadi, negatif 2 bahagi 2 kuasa 2. Okey. So yang ni kalau kita tekan kalkulator pun kita akan dapat jawapan yang sama macam yang cikgu buat ni. So ni tolak 2 bagi 2 is negatif 1. Betul tak? Yang ni dia akan hilang, automatik akan hilang. Kita ambil yang depan dengan yang belakang ni je. Yang belakang ni pula kita kena buat negatif 2 bagi 2, negatif 1. Ambil nombor negatif 1 tu kurung kuasa 2. So ini kita akan dapat negatif 3, negatif 1/3 tambah 1. So kita akan dapat X tolak 1 kuasa 2 sama dengan 2/3. Okay. So X tolak 1 sama dengan punca kuasa 2/3. Ingat tambah tolak. So X yang pertama ialah positif 2/3 tolak 1 tambah. Okay, tekan kalkulator. X yang kedua sama dengan negatif punca kuasa 2/3 tambah 1. Tekan juga kalkulator. Okay, boleh selesaikan jawapan sendiri ya. Okay. Okey, untuk menyelesaikan persamaan kuadratik guna penyempurnaan kuasa 2, ingat tadi balik nilai A mesti sama dengan 1. Tapi sekarang kita nak menyelesaikan persamaan kuadratik guna kaedah yang kedua, itu guna rumus. Rumus ni tak payah hafal, dalam periksa dia bagi. So X sama dengan negatif B tambah tolak B kuasa 2 tolak 4 AC bahagi 2A. Contoh soalan. Okey, 1X kuasa 2 tolak 4X tolak 7. So kita tahu nilai A dia 1, nilai B negatif 4, nilai C negatif 7. So kita tulis A sama dengan 1, mesti tulis kalau tidak kita salah. B sama dengan negatif 4, C sama dengan negatif 7. Okey, yang ni X kan? Sebab ni X kuasa 2. So kita tulis X. Kalau ni Y kuasa 2, yang ni tulis Y. Okey. So kita buat X sama dengan negatif B tambah tolak punca kuasa B kuasa 2 tolak 4 AC bahagi 2A. Okey, so kita ganti. Okey, tu kita ganti sama dengan, okey, cara ni buat macam cikgu buat. Sebab kalau tak buat terus ganti, jawapan kita mungkin salah. So buat kurungan ni dulu. Okey, tambah tolak, buat kurungan dulu. Kurungan kuasa 2 tolak 4 kurungan bahagi 2 kurungan. Boleh tak? Dah letak kurungan, baru kita masuk nilai. Okey, so kita tengok balik negatif B. B tadi negatif 4. Ni negatif 4. A dia 1, C dia negatif 7. A ni ganti dengan 1. Boleh? So yang ni kita dapat 4. Tambah tolak. Okey, step yang ni dalam punca kuasa ni tekan kalkulator. So kita tekan kalkulator. Tekanlah lagi selamat. Okey, kita tak mau salah. Okey. So negatif 4 kuasa 2 tolak 4 1 tutup buka negatif 7. So kita akan dapat 44. So tulis je seketul macam tu, 44 bahagi dengan 2. Kan? 2 kali 1 2. So jawapan dia X yang pertama kita guna yang tanda positif. 4 tambah punca kuasa 44 bahagi 2. Tekan kalkulator dapat jawapan. So nilai X yang kedua sama dengan 4 tolak punca kuasa 44 bahagi 2. Tekan kalkulator dapat jawapan. Mesti tekan cikgu tak tekan. Okey, cikgu tunjuk lagi satu contoh untuk guna rumus 4X kuasa 2 tolak 3X tolak 2. So kita tengok kat sini nilai A dia 4, B dia negatif 3, C dia negatif 2. Tulis 2 kali. So ingat balik step dia mesti tulis formula. Tulislah lagi selamat. So tulis buka kurungan tambah tolak buka kurungan kuasa 2 tolak 4 kurungan macam tu bahagi dengan 2 kurungan. Okey, so kita masukkan nilai negatif B. B dia tadi negatif 3. Tambah tolak negatif 3. A dia tadi 4. C dia tadi negatif 2. Bahagi dengan 2A. A dia pun 4. Okey, so sorry.
Okey, cikgu kadang salah. Okey, sambung. Negatif. So kita dapat 3 tambah tolak punca kuasa. Okey, macam biasa tekan kalkulator. Ni negatif 3 kuasa 2 tolak 4 negatif 2. So kita dapat 41. So 41 bahagi dengan 2 kali 4 8. So X yang pertama 3 tambah punca 41 bahagi 8. Tekan kalkulator dapat jawapan. Mesti tekan lah, cikgu tak tekan kat sini. So X2 sama dengan 3 tolak punca kuasa 41. Tadi ambil tambah, tu ambil tolak. Bahagi dengan 8. Tekan kalkulator dapat jawapan. Bila tekan kalkulator, satu nak ingat dia mesti 3 tolak punca kuasa 41 sama dengan dulu. Macam ni 3 tolak punca kuasa 41 sama dengan dulu. Baru bahagi dengan 8. Kalau tidak jawapan kita boleh salah. Okey, untuk soalan ini pula X tolak 1, X tolak 3 sama dengan 5. Okey, untuk yang ni kita kembang dulu. So X kuasa 2. Itu tambah tolak 3X tolak X tambah 3 sama dengan 5. Okey. So ini kita nak guna rumus, betul tak? Nak guna rumus tak payah asing. Kita terus buat macam kuadratik macam biasa So X kuasa 2 tolak 4X tambah 3 ni jadi tolak 2 sama dengan 0. So A ni kan, ni A X kuasa 2 kan. So nilai A dia 1. B dia negatif 4, C dia negatif 2. So kita dah tulis dah formula tu. So cikgu buat negatif buka kurungan tambah tolak buka kurungan kuasa 2 tolak 4 kurungan bahagi dengan 2 kurungan. Okey, buat macam kaedah tadi lah. Okey, untuk latihan 2.1 soalan nombor 3. Dia bagi perkataan perpenjuru segi 4 tepat. Apa maksud perpenjuru segi 4 tepat? Okey, maksudnya bucu bertemu bucu. Okey, bucu bertemu bucu panjang dia 10. Okey, lepas tu dia kata dia punya panjang lebih 2 daripada lebar. So bila lebih 2 maksudnya panjang dia kita tambah 2. Dia punya lebar biarkan je X. Okey, kalau panjang dia X, yang dia punya kalau lebar dia X, panjang dia kita tambah 2. Tu je lah. So guna teorem Pythagoras, dia kata luas, dia kata dia tak bagi luas ke apa pun. So kita nampak bentuk segi 3. Bila bentuk segi 3 dan ni sudah tepat, kita boleh guna teorem Pythagoras. Cikgu lupa nak je Pythagoras macam mana. So teorem Pythagoras ni X kuasa 2 tambah X tambah 2 kuasa 2 sama dengan 10 kuasa 2. So kita buat X tambah 2 kuasa 2 tambah X kuasa 2 kan. Kita belajar kan. Dia macam ni kan. Dia macam ni kan. Ni A, B, C. A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Okey. So kita buat yang ni expand lah. So kita expand X tambah 2. Nanti cikgu ajar cara mudah. Tapi yang ni kita buat dululah. Sama dengan 100. So yang ni expand X kuasa 2 tambah 2X tambah 2X tambah 4 tambah X kuasa 2 sama dengan 100. Okey so sini kita tengok X kuasa 2 ada 2X kuasa 2. Okey, ada 2X kuasa 2. Yang ada X ada 4X. Tambah 4 ni, mai sini dia akan jadi tolak 96. Okey, untuk kaedah kalau kita nak guna, kalau dalam peperiksaan, kalau kita nak guna rumus, wajib sebelum kita selesaikan kita kena cari dia punya, kita kena mudahkan dulu. Macam ni 2, 4, 96. Maksudnya 3 ni boleh bahagi dengan 2. So bila kita bahagi 2, ini akan dapat X kuasa 2. Walaupun kita nak guna rumus, syarat kita nak faktorkan tu nanti kita kena mudahkan dulu So X kuasa 2 lebih baik lebih baik. Kita mudahkan dulu. Okey, dia sama. Sebab nanti kita bahagi 2, ni pun bahagi 2. So dia akan dapat sama dengan ini. Lepas tu guna kaedah ni ikut suka. Kita nak guna kaedah apa. Untuk soalan ni cikgu nak cuba guna kaedah kalkulator. So kita buat A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan negatif 48. So kita tekan kalkulator, mod 3 kali, equation pergi kanan 2. Okey, so A1, B2, C negatif 48. Dia lebih senang lah So kita boleh, sebab dia tak bagi syarat. Dalam soalan kalau tak bagi syarat, kita boleh guna mana-mana 3 kaedah yang senang. Penyempurnaan kuasa 2, rumus ataupun kalkulator. So kita dapat X1 6, X2 sama dengan negatif 8. So kita faktor, mesti faktor tunjuk faktor. So faktor ni kalkulate markah. So X sorry So
X tolak 6. X tambah 8. Okey. So kita dapat X sama dengan 6 ataupun negatif 8. Untuk panjang tak boleh ambil yang negatif. So panjang dia ialah 6. So kalau ini 6, maksudnya lebar ini 8. So kita bagi tahu, maka panjang sama dengan 8, lebar sama dengan 6. Selesai. Okey, untuk soalan nombor 4, dia bagi gambar macam ni, and then dia bagi tahu luas trapezium sama dengan 17. So kita guna formula luas trapezium untuk dapatkan nilai X. Okey, luas trapezium kalau guna kaedah cikgu, ni kita panggil dua sisi yang selari. Betul tak? Dua sisi yang selari cikgu tambah. So 3x tambah 2 tambah x tambah 2. Tambah x tambah 3. 3x tambah 2 tambah x tambah 3. Tapi nak mudah kita bahagi 2. Okey. Darab dengan lebar. Lebar dia X tolak 1. Sama dengan 17. So yang ni mudah je. 2 ni darab ni atas. Okey ya. Darab ni atas. So dah akan dapat 34. Okey. Gambar kat sini. Yang ni 3X tambah X dapat 4X. 2 tambah 3 dapat 5. So ini kita expand. Boleh lah. Laju lah. 4X. Then ni 4X kuasa 2. Tolak 4X. Tambah 5X. Tolak 5. Sama dengan 34. So 4X kuasa 2. Tambah X. Ni tadi tolak 5 kan? Tulisan buruk. Tolak 5. Tolak 5 so akan jadi tolak 39. Okey, untuk soalan ni, cikgu rasa cikgu nak guna kalkulator. So, A sama dengan 4. B sama dengan 1. C sama dengan negatif 39. So, kita buat guna kalkulator. Okey. A 4. B 1. C negatif 39. So, kita akan dapat X yang pertama 3. X1 sama dengan 3. X2 tak mau macam tu, shift ABC. Negatif 13/4. X2 negatif 13/4. Okey, so kita buat okey ya. So kalau ini syarat untuk dapat markah kita mesti faktor. Okey, mesti faktor. So ni X 3 jadi tolak 3. So ni tolak 13 jadi tambah 13. 4 naik atas. So kita try. Ni dapat 4x kuasa 2 kan. So bila gini kita dapat X sama dengan 3. Jangan pilih yang negatif. Panjang mana boleh negatif. Betul tak? So dia nak cari nilai X. So kita nak cari nilai X. X sama dengan 3. Kalau dia nak tanya dia punya sisi-sisi ni, kita ganti je X dengan 3. So ini X3. So yang ni 6. So ni 3. Ini 11. Yang ni X tolak 3 ni 2. Kalau dia nak minta apa pun kita boleh jawab nah. Okay, sekian, terima kasih.